Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita berjumpa lagi dalam matematik tingkatan 2, bab yang ke-6, iaitu geometri 3 dimensi. Jadi dalam bentuk geometri 3 dimensi ni adalah antara tajuk yang menarik kerana dia adalah bermain dengan satu benda yang kita dah biasa hari-hari. Bentuk bulat, bentuk empat segi, bentuk segitiga. Cuma bila bentuk-bentuk 2 dimensi ni digabungkan, dia akan membentuk 3 dimensi. Jadi hari ni beberapa bentuk yang kita ambil. Yang pertama kita ambil bentuk prisma. Okey, saya perkenalkan bentuk prisma. Biasa kita ada 2 tapak segitiga dan 3 tapak segi 4 tepat di belakang. Okay, ini bentuk prisma. Ada juga bentuk prisma lain, bentuk trapezium, bentuk segi 6 dan sebagainya. Okay, itu bentuk prisma. Yang kedua bentuk piramid. Okay, kita ambil di sini piramid 4 segi lah, yang mempunyai tapak 4 segi dan 4 muka yang condong terus kepada satu puncak dengan satu puncak. Itu adalah piramid. Yang ketiga silinder. Cara melukis silinder, kita lukis satu bulatan bujur dan 2 garis lurus dan satu separuh bulatan bujur di sini. Hiasan di belakang biasa kita lukis dengan garis putus-putus. Okey. Itu adalah silinder. Yang keempat kon. Kon pun sama. Kita akan lukis 2 garis condong dan disambungkan dengan separuh bulatan bujur. Di belakang tu kita akan buat dengan garis putus-putus. Itulah kon. Dan yang terakhir adalah sfera. Sfera saya suka lukis satu bulatan sahaja dengan satu garis macam kalau ini bumi, ini adalah kutub ataupun ini adalah garis khatulistiwa. Di belakang tu adalah sambungan kepada garisan khatulistiwa. Ini kutub. Okey, ini adalah sfera. Di belakang adalah garis longitude. Okey, itulah bentuk perbincangan geometri yang akan kita sentuh dalam tajuk 6 ini, iaitu geometri 3 dimensi. Perbincangan 3 dimensi ini hari ini saya akan sentuh di bawah tajuk isi padu. Jadi ada 5 bentuk tadi: prisma, piramid, silinder, kon dan sfera. Jadi kita tengok apakah rumus untuk mencari isi padu masing-masing. Yang pertama kita pergi pada prisma, bentuk prisma. Prisma. Ini biasa bentuk prisma segitiga lah. Tapi kalau macam ni nak cari isi padu dia tak berapa nampak. Bila kita letakkan ataupun kita lukis mula prisma tadi dalam bentuk dia berdiri. Bila bentuk berdiri macam ni, kita lebih nampak lah. Okay, ini garisan belakang. Jadi caranya ialah kita hanya mencari luas. Okay, isi padu ialah luas didarab dengan tinggi. Luas didarab dengan tinggi. Luas permukaan ni didarab dengan dia punya tinggi. Jadi itu adalah isi padu prisma. Okey, bergantung pada bentuk. Kalau prisma tu bentuk bentuk trapezium, maka luas trapezium itu didarab dengan tingginya. Kalau prisma tu bentuk heksagon, okey, jadi luas heksagon tu didarab dengan tinggi dia. Okey, luas heksagon didarab dengan tingginya. Jadi itu simple lah. Sama je dengan isi padu silinder. Kita terus pergi pada silinder. Jadi isi padu silinder, luas bulatan didarab dengan tinggi dia. Itu isi padu silinder. Luas tapak didarab dengan tinggi bongkah. Luas tapak didarab dengan tinggi bongkah. Luas tapak ni didarab dengan tinggi bongkah. Semua sama saja. Baik, seterusnya kita pergi pada yang ketiga, iaitu isi padu piramid. Jadi piramid sini kita ambil tapak 4 segi sama. Tapak dia 4 segi sama, panjang semua sama ni. Dan dia akan disambungkan dengan 4 permukaan yang condong dan bertemu pada satu puncak. Itu adalah bentuk piramid. Maka apakah rumus isi padunya? Isi padunya ialah isi padu bersamaan 1/3 darab dengan luas tapak didarab dengan tinggi. Okay. 1/3 darab luas tapak. Yang mana tapak?
tapak yang ni lah. Okey. Ini dia luas tapak piramid. Cara dia macam mana nak cari luas? Panjang darab dengan lebar. Panjang darab dengan lebar. Itu tapak. Darab dengan tinggi. Okay. Tinggi dia daripada mana? Daripada bucu ke puncak ke? Daripada tengah-tengah. Okay. Dia adalah daripada tengah-tengah. Tengah-tengah tapak ni ke puncak. Itulah tinggi piramid. Okey. Jadi 1/3 darab luas tapak darab dengan tinggi. Baik, seterusnya yang keempat lah isi padu kon. Yang mana kon ni kita ada tinggi juga. Tinggi kita adalah bermula dari tapak kon sehingga ke puncak dia. Itulah tinggi kon. Maka isi padunya ialah isi padu kon bersamaan 1/3 juga darab dengan luas tapak. Luas tapak di sini bulatan lah, iaitu didarab dengan tinggi kon. Tinggi kon. Di luas tapak ni adalah bersamaan dengan pi j kuasa 2. Di sini adalah jari dia. Okay, luas bulatan pi j kuasa 2 darab dengan tinggi. Jadi 1/3 pi j kuasa 2 t. Kita boleh ringkaskan 1/3 pi j kuasa 2 t. Ini adalah isi padu bagi kon. Isi padu bagi kon. Baik, yang terakhir untuk isi padu ni adalah isi padu sfera. Di sfera boleh lukis macam saya tunjukkan tadi, ataupun kita boleh menggunakan dia sebagai bubbles lah. Bubbles. Okay, dia kilat-kilat nampak sikit. Okay, seperti sfera ni kita ambil jejari sfera lah. Apakah jejari sfera? Daripada pusat bulatan sfera ke sisi. Ini adalah jejari dia. Maka isi padu sfera bersamaan 4/3 pi j kuasa 3. 4/3 pi j kuasa 3. Ini adalah rumus bagi isi padu sfera. 4/3 pi darab dengan j kuasa 3. Jejari sfera. Jadi boleh cuba untuk latihan yang saya akan berikan selepas kesimpulan. Kita ada 5 bentuk tadi. Prisma, sama ada bentuk tapak dia segitiga ataupun bentuk heksagon ataupun bentuk pentagon, sama saja. Okey, rumusnya ialah ni isi padu. Isi padunya ialah luas tapak didarab dengan tinggi. Tinggi kita nak uji. Tinggi. Luas tapak LT adalah luas tapak didarab dengan tinggi dia. Luas tapak yang mana? Ini adalah luas tapak darab dengan tinggi. Yang kedua bentuk silinder, sama juga. Isi padu silinder ialah luas tapak didarab dengan tinggi juga. Okey, luas tapak didarab dengan tinggi. Mana tapak dia? Sama ada tapak di bawah atau tapak di atas, sama. Dia mesti ada dua permukaan yang menghadap, yang sama saiz, sama luas permukaan dia. Okey, yang ketiga bentuk kon. Isi padu kon. Kon satu tapak dengan satu puncak sahaja. Maka isi padunya ialah 1/3 pi j kuasa 2 t. Pi j kuasa 2 t. J apa dia? Jejari kon lah. Jejari kon. Baik, yang keempat ialah piramid. Piramid 4 segi dengan satu tapak bawah dia. Jadi isi padunya ialah juga 1/3 darab dengan luas tapak didarab dengan tinggi. Cuma ingat, tinggi di sini adalah daripada puncak, daripada tengah-tengah tapak ni ke puncak. Daripada tengah-tengah tapak ke puncak, itulah tinggi. Sebab bentuk dia berbeza. Yang terakhir, yang kelima adalah sfera. Bentuk sfera ni, isi padu dia adalah bersamaan 4/3 pi j kuasa 3. Okey, 4/3 pi j kuasa 3. Jejarinya ialah daripada pusat sfera ke sisi, ke luas, ke permukaan. Jadi boleh cuba menggunakan kelima-lima rumus ni dalam latihan yang cikgu beri. Okay, jadi selamat mencuba. Don't give up on study. Teruskan ber-PDPR bersama cikgu rakan-rakan. Untuk kecemerlangan semua, untuk keseimbangan akademik, kita pastikan kita tidak ketinggalan dalam mengikuti semua kelas PDPR sepanjang tahun ini. Itu saja. Terima kasih kerana memberi tumpuan. Sila like, komen dan subscribe untuk mendapatkan video yang lebih menarik pada masa akan datang. Terima kasih.
Assalamualaikum.